إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang berbahagia al-fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Murusi, Kepala Murusi, JK Surau dan seluruh para muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala kekalkan keafiatan pada kita, sihat dan afiat ya. Kekal sihat dan afiat sampailah bertemu dengan Ramadan nanti insya-Allah ya. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini kita azam sungguh-sungguh untuk pastikan Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali janji itu kita mungkiri. Setelah peninggalan Ramadan yang lepas, kita azam benda yang sama juga. Tapi Allah Taala tetap izinkan juga kita jumpa Ramadan kali ini insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini janji kita sungguh-sungguhlah, hasilnya insya-Allah, natijahnya insya-Allah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah ya. Maaf tuan-tuan, lama tak bersama ya, berapa trip umrah saya pimpin baru-baru ni, jadi bertembung pula dengan jadual kuliah di sini. Jadi tak dapat bersama-sama macam yang bulan lepas, bulan di sana bawa private umrah, grup family lah, family, jadi private punya. Jadi dua kali, bulan lepas sebulan lah dekat sana. Jadi hari ni alhamdulillah lapang sikit lah. Kalau tidak ada grup yang kena bawa juga awal Ramadan ni, tapi tak cukup grup, tak cukup grup ya. Jadi kalau cukup mungkin akan pergi jugalah Ramadan ni insya-Allah kan. Jadi alhamdulillah pada hari ini dapat kita sambung kembali pengajian kita. Kalau ikut tanda daripada kitab saya ni, insya-Allah kita akan sentuh pada hari ini berkaitan tentang uh, kelebihan amalan kecil berpahala besar hari ini ialah duduk di tempat solat. Ya, duduk di tempat solat sampai selesai. Ya, apa yang kita nak kaitkan antaranya amalan yang dah biasa kita buat sekarang ni ataupun kita nak kaitkan dengan Ramadan nanti. Ramadan nanti bila mana lepas solat fardu isyak, kita akan solat sunat tarawih lepas ba'diyah isyak lah ya, kita akan solat sunat tarawih kan. Jadi kalau kita amalkan apa yang kita sampaikan kejap lagi ni, saya sampaikan kejap lagi ni, maknanya kalau kita bawa dalam kehidupan kita pada bulan Ramadan nanti, maka kita akan dapat ganjarannya. Sini berapa rakaat? 20. Maknanya tuan-tuan lebih advance daripada Saudi lah maknanya. Saudi 10 je. Saudi tarawih lepas pada PKP itu dah 10 dah, 10 rakaat dah. Macam nak ikut Saudi ke nak ikut sini? Sini lah kot sini Kalau kat Mekah, kita ikut Mekah lah tuan-tuan Caranya macam mana? Kat mana tuan-tuan solat, berapa rakaat tempat situ, ikutlah tempat tu. Yang penting kita ikut sampai imam selesai. Alhamdulillah sini 20, okey. Ke 30, tiba manalah tahu kan. Ada yang naik syekh misal kata kan. Dia kena ikut, syaratnya kena ikut sampai selesai. Jangan sekat-sekat kita turun balik dengan fadilat ganjaran cukup besar, masya-Allah. Baik. Duduk di tempat solat, apakah kelebihannya? Duduk di tempat solat bagi menunggu masuk waktu solat yang berikutnya mempunyai pahala yang besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa para malaikat mendoakan seseorang itu selama dia berada di tempat solat dan tidak berhadas, sambil malaikat berdoa, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah sayangilah dia. Masya-Allah. Ya, simple je kan. Apa amalannya? Lepas solat duduk je. Yang kena buat aktiviti apa dia? Imam Bilal. Fadlan minallahi wa ni'mah wa sini ada ke? Ada sini. Ada kan? Wa maghfiratan wa rahmah. Kita sahut-sahut jelah kita ni kan.
Ada buat kerja berat tak? Tak ada. Yang baca Fatihah pimpin solat siapa dia? Imam. Yang serak suaranya siapa dia? Imam. Kadang batuk-batuk pun tak apalah, dah tugas jadi imam, imam lah juga, masya-Allah kan. Kita jemaah ni hanya setakat takbiratul ihram, apa yang membuat kita pun ikut apa semua. Seringkali kadang-kadang bila panjang sikit kita pejam mata, pejam tak buka-buka pun ada juga ya. Sedar-sedar dah habis tuan-tuan. Dah habis. Masya-Allah. Jadi ikut je apa imam buat, tapi khayal misal kata ya. Jadi kerja kita tu simple je. Tapi pahalanya bagaimana? Pahalanya kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka Allah Taala kirimkan malaikat. Pertama tuan-tuan, kita duduk tu dekat mana? Pertama, yang kita duduk ni dekat rumah Allah Taala. Yang kita diam lama tu dekat mana? Dekat rumah Allah Taala. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sama ada untuk menantikan solat yang berikutnya ataupun menantikan solat sampai selesai. Ya, sampai selesai. Imam wirid panjang, kita ikut imam wirid panjang. Imam wirid pendek, kita pun ikut imam wirid pendek. Kan? Imam tak wirid, ada setengah tempat tak wirid juga. Ada setengah tempat-tempat tuan-tuan. Saya pergi ke Indonesia, sebuah pesantren. Tapi pesantren yang bermazhab salafi lah. Bermazhab salafi. Bermazhab salafi, jadi lepas solat dia tak ada wirid. Tak ada wirid. Wirid pun ada sendiri dia. Ya, tapi yang dia masjid ataupun musola tu ialah tempat pesantren, apa tu, pelajar dia. Ya, pelajar dia. Jadi budak-budak lah tuan-tuan, bangun solat subuh, kemudian lepas solat subuh nak disuruhnya wirid. Tapi tak boleh berjemaah masing-masing. Berjemaah masing-masing tuan-tuan. Jadi rupanya soft masa ada 8 soft lah, tak silap saya ada 8 soft. Rupanya setiap soft ni dia ada ketua dia. Panjang, masjid dia besar tuan-tuan. Pesantren tu ada berapa belas ribu pelajar dia, masya-Allah ya, ramai ya. Ada 8 soft lebih kurang pagi tu. Ya. Jadi imam lepas habis bagi salam, kemudian imam pun arahkan, terus dia pusing belakang. Lepas istighfar, pelan-pelan lah istighfarnya. Baik wirid semua, buka ni, apa tu, dia ada kitab zikir dia. Okey, buka buku tu, dia kata pakai wirid, masing-masing wirid. Ya. Jadi yang penjaga setiap soft ni berdirilah. Ya, mana budak yang tidur dipukulnya. Dipukul, dia beat belakang lah, dia beat slow je lah. Dia beat. Ya. Elok-elok dia lepas, budak yang bangun tadi tengok kawan tu dah lepas, dia tidur balik. Dia tidur. Budak-budak biasa tuan-tuan, standard lah. Ya, sampai habis hujung soft. Kan? Dia tengok pusing belakang, hasilnya tak memberangsangkan. Dia pusing balik. Dia pukul balik. Pukul mana yang tidur tu dia pukul balik. Elok-elok dia lepas, sini yang kena debit tadi. Debit bukan debit kuat, debit manja je. Tidur balik. Tuan-tuan. Akhirnya adalah beberapa orang yang kita nampak betul-betul jaga wirid dia, dan ada budak yang tak jaga wirid. Jadi apa yang dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara kita ni, jadi adalah bertepatan dengannya. Apa dia? Kalaulah wirid ni tuan-tuan tak dizahirkan, pakai sendiri, rasa-rasa orang balik tak? Orang balik. Tak tahu nak wirid apa? Wirid apa ni? Ya, sebab tu kita dekat Malaysia, dekat Asia ni, kita diajar lepas solat ni wirid. Bahkan tuan-tuan, kalau tanpa imam, oleh kerana kita dah belajar berwirid tu selepas setiap kali melaksanakan solat fardu, kita dah tahu dah susunan wirid tu macam mana. Sebab apa? Sebab dizahirkan. Lepas solat tu dizahirkan. Untuk apa? Lita'allum. Untuk sama-sama belajar. Untuk sama-sama belajar macam mana kaedah wiridnya. Ya. Kalaulah orang tu, katakanlah orang tu baru berubah, dia baru berubah, kemudian dia nak suruh berwirid. Katakanlah dia baru berubah, baru kaki masjid lah, kaki masjid. Kita nak suruh dia wirid, dia tak tahu wirid, perkataan wirid. Wirid tu apa? Mungkin dia tak tahu. Wirid apa wirid? Dia baru first time datang masjid. Kita nak suruh dia wirid tuan-tuan ya. Jadi dengan secara tak sengaja, orang yang baru berubah datang, kemudian dia tunggu sampai imam selesai. Mungkin kalimah-kalimah yang dia dengar macam kita lah tuan-tuan, mula-mula dulu kan, datang ke surau wirid, ada ke kita tengok buku, oh macam ni wiridnya, susunan? Tak, kita ikut pelan-pelan. Ya, imam istighfar, kita pun istighfar. Ya, kemudian imam baca Allahumma ajirna minan nar, kita tak lancar lagi sebut masa tu, dengar je dulu. Tapi lama-lama dah hari sehari semalam, 5 waktu kita ikut wirid-wirid tu tuan-tuan, akhir kita pun terhafal. Oh, jadi bila sekali-sekala imam baca wirid pendek tuan-tuan, misal kata kan, kita nak tambah panjang sikit, kita tambah sendiri kita, tapi dah tahu dah susunan dia. Ya. Jadi bila mana benda tu punya dalam mazhab lain, mazhab salafi lah contohnya. Kalau sebut wahabi orang marah. Sebut salafi lah tuan-tuan. Sebut salafi ya. Jadi kalau diorang ni kan, diorang tak apa, tak nak wirid macam tu. Tapi untuk mengajar kepada pelajar tadi tu, jadi nampaklah agak tidak berhasil lepas solat tu nak terus wirid.
Tapi kita ziarah pula pesantren, pesantren yang memang betul pengamalannya lepas solat berwirid macam kita tuan-tuan ya. Jadi kita pun lepas solat, budak-budak tu pun oleh kerana wiridnya secara berjemaah, budak-budak semua semangat. Semua semangat. Sebab tu dianjurkan ada beberapa bab, beberapa perkara yang dianjurkan dilaksanakan secara berjemaah walaupun pada zaman Nabi SAW tak pernah berlaku pun secara berjemaah. Contohnya apa? Solat tahajud qiyamul lail kita buat berjemaah. Zaman Nabi tak ada, saya sendiri. Ya. Tapi kita kalau saya sendiri boleh berhasil dengan tahajud kita, qiyamul lail kita, silakan. Tapi ada setengah orang dia perlukan jemaah. Perlukan berjemaah untuk pastikan ada kekuatan untuk dia melaksanakannya. Maka kebergantungan kepada pelaksanaan secara berjemaah tu untuk lita'alum, untuk sama-sama belajar, sama-sama bina kekuatan, sama-sama ada semangat, maka ia jadi hukum sunat masa tu. Sebab tu surau pun ada kot yang mulai 10 malam terakhir dibuat ramai-ramai tuan-tuan berjemaah, bukan datang buat saya sendiri, buat berjemaah. Kalau buat saya sendiri, nak buat solat apa lepas ni? Lepas ni nak solat apa? Orang semangat. Ya, tapi tak tahu caranya. Dianjurkan secara berjemaah, maka dia dapat belajar. Lepas pada tu boleh buat kat rumah. Oh, dah tahu dah susunan. Rupanya nak qiyamul lail, mula-mula kita solat tahajud, solat taubat, solat hajat, kemudian barulah tutup dengan witir. Bukan buat witir awal, tapi Ramadan lain tuan-tuan. Ramadan witirnya itu buat selepas daripada tarawih. Imam buat witir lepas tarawih tuan-tuan. Maka kita pun ikut buat tarawih. Lepas tarawih witir sama dengan imam. Sebab apa? Sebab dianjurkannya begitu. Tunggu sampai imam selesai. Tunggu sampai imam selesai. Imam witir, kita buat witir juga, masya-Allah kan. Maknanya bangun qiyamul lail tu nak kena witir lagi tak? Tak payah witir dah. Sebab apa? Witir memadai sekali je satu malam. Ya, witir memadai sekali je waktu malam. Ya, kita dah pernah sentuh pertemuan yang lepas. Nabi pesan kepada Anas bin Malik, wahai Anas, jangan tinggalkan 3 amalan. Kan? Yang Nabi tunjuk pada kita banyak amalan ni. Nabi tunjuk pada kita dalam kitab kita dipenuh dengan amalan-amalan Nabi. Walaupun kecil je kitabnya, tapi penuh, masya-Allah. Dapat tak amalkan semua? Rasa susah juga. Walaupun sikit je ni pun, ya. Tapi nak amal rasa susah. Nabi pesan kepada Anas, orang yang hidup dengan Nabi SAW 10 tahun je sempat dengan Rasulullah. Ya, antara kanak-kanak yang paling seronok bila mana Nabi datang dekat Madinah, Anas bin Malik. Ya, antara kanak-kanak yang mana maknya ni miskin, tak tahu nak bagi apa dekat Rasulullah. Orang lain semua bagi rumah. Ya, siapa yang bagi rumah antaranya? Siapa tuan-tuan? Ya, Abu Ayyub Al-Ansari bagi rumah, dapat rumah. Nabi duduk 6 bulan dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampailah Masjid Nabawi siap. Masya-Allah, barulah Nabi pindah. Pun pindah kata Abu Ayyub, rumah ni bukan rumah aku, ini rumah Nabi ni, masya-Allah. Pintu bawah rumah dia sentiasa terbuka untuk Rasulullah. Dan dia juga mendapat gelaran tukang masak Rasulullah. Nabi kalau nak makanan datang je ke rumah dia, masya-Allah. Dia akan masakkan. Sebab apa? Dah biasa hidup dengan Nabi 6 bulan. Ya. Ada orang bagi rumah, masya-Allah, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, dan harta-harta yang lain. Tapi maknya tadi tak ada duit, tak ada harta tuan-tuan. Apa hartanya? Anaknya. Ya, diberikan anaknya Anas bin Malik kepada Rasulullah. Anas umur 10 tahun masa tu sempat hidup dengan Nabi 10 tahun. Ketika umurnya 20 tahun, Nabi SAW wafat. Nabi sayang pada Anas, Nabi pesan pada Anas, wahai Anas, laksanakan 3 amalan ni. Jangan tinggal 3 ni. Ya. Yang pertama kata Rasulullah, solat duha. Solat witir, puasa hari putih. Kan? Puasa hari putih, jangan tinggal ya. Solat witir yang Nabi anjurkan kepada Anas, witir sebelum tidur. Jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Maka Ramadan, kalau nak buat witir di hujung malam pun boleh tuan-tuan. Tapi ada orang bukan sekat hujung malam, memang hujung betul. Hujung tanduk betul tuan-tuan. Sudah-sudah tak sempat witir, subuh dah, masya-Allah. Kan? Dia sayang witir dia tertinggal. Kan? Ramai yang macam tu, biasanya mungkin ramai macam tu. Tapi kalau nak witir sebelum tidur, ramai tak sempat. Ramai sempat, insya-Allah. InsyaAllah ramai yang akan sempat witir sebelum tidur. Maka nak pastikan witir tu terlaksana, maka dianjurkan witir sebelum tidur. Kan? Abu Bakar, witir di hujung malam. Nabi kata, wahai Abu Bakar, bersungguhnya engkau. Tanya Omar, witir kamu waktu bila? Sebelum tidur ya Rasulullah. Wahai Omar, berhati-hatinya kamu. Pada Omar, Nabi kata berhati-hati. Pada Abu Bakar, Nabi kata bersungguh-sungguh. Apa bezanya? Abu Bakar melewatkan witir tu sebab apa? Sebab dia nak pastikan untuk bangun qiyamul lail semata-mata untuk witir. Abu Bakar, maka Nabi kata kepada Abu Bakar bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sengaja tinggalkan witir sebab apa? Nak pastikan malam mesti kena bangun. Sebab apa? Witir je pasal. Maka ada satu keazaman yang kuat untuk dia witir, maka dia akan bangun malam. Sedang Umar pula Nabi kata berhati-hatinya kamu sebab apa? Takut-takut katakanlah malam tu malam terakhir. Ya, sekurang-kurangnya kita tutup malam terakhir kita dengan witir. Ya,
Ataupun berhati-hati dekat sini maksudnya apa? Maksudnya ialah takut-takut subuh esok tu terlewat bangunnya. Tak sempat witir, sayang tertinggal witir. Maka nak pastikan witir dilaksana, maka dia buatlah sebelum tidur. Maka Nabi ajarkan juga kepada Anas bin Malik pun begitu juga, masya-Allah. Ya tuan-tuan. Jadi Ramadan kali ni begitulah. Ya, duduklah kita dekat tempat duduk kita sampailah imam selesai melaksanakan solat. Ya. Apakah nilai ganjarannya? Malaikat Allah Taala utuskan. Sebab tu tuan-tuan kena share dekat status FB ni. Tuan-tuan ada FB tak ada? Memang ada FB, tak ada. Tak ada, tak canggih betul lah. Yang tak ada FB tu selamatlah tuan, jangan terjebak dengan FB lah. Tapi saya sebab dah buka ada accountnya. Jadi kita gunakanlah untuk sebarkan apa tu dakwah dan sebagainya. Walaupun FB ni pun yang buatnya Yahudi juga. Ya, jadi kita gunakan senjata tu untuk kemanfaatan umat Islam. Walaupun kawan-kawan kita yang share pasal Gaza, kemudian FB tutup pula akaun, dia buka akaun baru tuan-tuan, buka akaun baru, share pula pasal Gaza. Pasal Gaza tuan-tuan, jangan stop tuan-tuan. Ya. Sekarang hari ke berapa dah? 157 kalau tak silap. Dah 157 hari tak silap saya. Ya, Gaza dia serang hari ni. Ya. Jadi walaupun FB tu Yahudi yang buat, kita ambil senjata yang Yahudi buat tu untuk apa? Untuk terangkan kepada masyarakat. Ya. Jadi kalau ada manfaat yang tu tuan-tuan, maka kita share lah. Ya. Share apa dia? Malaikat doakan aku hari ni. Setiap kali lepas kita buat amalan tu, malaikat doakan aku. Bukan kita nak show syok sendiri tak. Nak ajar pada kawan kita. Kawan-kawan yang baca Facebook kita ataupun status dekat WhatsApp, siapa ada WhatsApp, status dekat WhatsApp, malaikat doakan aku. Ya, orang tengok, apa malaikat doakan kau? Macam mana kau tahu malaikat doakan kau? Macam dah tahap wali dah kau ni, tiba-tiba malaikat nak doakan kau pula, tiba-tiba lah kawan-kawan kata macam tu kan, ya. Ya betul, apa yang Nabi sebut, siapa yang duduk selepas melaksanakan solat, kan? Sama ada dia duduk tu sampai selesai solat, selesai wirid apa semua, ataupun dia duduk sampailah nak menantikan waktu solat yang berikutnya. Maka bulan Ramadan kita dianjurkan duduk dekat masjid, duduk dekat surau lama sikit tuan-tuan. Lama pada waktu kebiasaan kita. Sebab apa? Ramadan tu sekali je. Maka lama kita tu berapa lama? Terpulang atas kemampuan kekuatan masing-masing. Ya. Lepas wirid imam dah habis, kita pun nak duduk lagi. Masih duduk lagi kat masjid kita. Ya. Jadi kita pun niat iktikaf, baca Quran ke, berzikir ke, tertidur ke. Dalam bab tertidur pula, ada tak dekat sini disebut dah? Kitab lain ada. Okey, ada. Bawah tu Nabi sebut. Ya. Okey. Jadi bayangkan duduk saja-saja macam tu walaupun termenung fikir masalah. Fikir pasal ekonomi katakanlah tuan, ambil berat juga pasal ekonomi gitu. Fikir pasal ekonomi macam mana mata wang kita sekarang ni. Macam-macam fikir, tapi fikir je kat masjid, kat surau. Tuan-tuan, okey, ada nilai. Bukan setakat fikir saja tuan-tuan. Tidur dalam surau, siap tidur lagi masya-Allah. Sini macam mana? Ramadan boleh tidur. Lepas zuhur sampai kat asar boleh tidur. Elok tuan-tuan, bawa bantal tu usah. Cakap dengan pengurusi, saya cadangkan pengurusi supaya jangan tutup aircon. Tapi ramai yang datang ni. Okey, ramai datang. Ramai datang tuan-tuan, tidur tak apalah. Yang bayar bil api siapa dia? Kita lah tuan-tuan, set-set seorang. Bayarlah tuan-tuan, bayar insya-Allah kan. Ni, walaupun tarif elektrik, surau kena ke kalau tarif elektrik? So, surau masjid kena ke? Tak, saya pun tak pasti juga. Tapi sekolah kita kena, sekolah. Sekolah kita waktu PKP hari tu, bunyi dia kira pukal. Ya, dia kira macam ni kan. Kita orang bergaduh juga dengan TNB, bergaduh tuan-tuan. Bergaduh tapi biasalah tak boleh menang. Kapitalis ni tuan kita kalah dengan tuan. Ya. Waktu PKP, sekolah kosong, tahfiz. Tahfiz kosong. Bila dah kosong tahfiz, maknanya budak-budak tak ada. Ya. Tiba-tiba bila sampai bil, seolah macam sekolah kita ada aktiviti. Jadi, diorang kan pekerja TNB kan tak datang baca meter, tak datang tuan-tuan. Tapi dalam data dia, purata sebulan berapa average kegunaan diorang ni. Ya, bil sekolah kita sebulan lebih kurang 5,000 lah kalau campur cawangan-cawangan kita tu. Jadi semua bangunan yang kita sewa ni 5,000 tuan-tuan sebulan ya. Maka dia charge juga 5,000. Situ apa charge sampai 5,000, budak-budak bukan ada. Tuan-tuan yang ni auto dia kata. Dia kata sini tuan-tuan ni auto. Sebab apa? Sebab dalam sistem biasa kegunaan tuan-tuan 5,000 dia kata. Dia bila walau macam ni pun kita beranggapan waktu cuti ada setengah tempat tu double. Sebab apa double? Waktu tak ada orang bekerja, bil api dia katalah 200 tuan-tuan ya. Jadi waktu PKP ni dia beranggapan kita dah duduk selalu dekat rumah, maka dia doublekan dari 200 jadi 400 kan. Dia kami itu kena teruk, tapi tahfiz yang kena teruk. Oh bergaduh dekat TMB tuan-tuan. Menang tak menang. Tak berjaya tuan kan. Kena bayar juga walaupun ansur-ansur. Bayar juga. Tapi kalau kau dapat bayar penuh dia kata dapat potongan 10 ke 15% lah. Bayar penuh pun tak mampu tuan-tuan. Bayar ansur-ansur lah.
Wayang Samsu, Masya Allah. Itu ceritanya lah. Jadi kalau bilapi surau kita tinggi tuan-tuan, pakat-pakat tontong lah. Masya Allah. Sebab apa? Pahala dah dapat dah ni. Duduk lama buka aircon tuan-tuan. Ya. Baik. Jadi walaupun tidur sekalipun, mana mana dalil katanya tidur pun dapat doa malaikat ni. Ni. Daripada Anas bin Malik, panjang umur. Baru sebut nama Anas. Anas umurnya panjang tuan-tuan. Anas umurnya panjang, Masya Allah. Kan? Bukan sekat panjang umurnya, bahkan barakah usianya. Anak-anak beranak cucu dia tuan-tuan tak kurang 100 orang. Anak-anak campur cucu-cucu tu tak kurang 100 orang. Nabi sebelum wafat, Nabi doakan keberkatan kepada Anas. Masuk keberkatan kat sini, usianya barakah. Yang keduanya hartanya barakah. Anas bin Malik. Sebab dia berkhidmat dekat Rasulullah 10 tahun. Maka betul umurnya panjang, anak cucu pun ramai juga, Masya Allah. Maka Anas bin Malik menceritakan Nabi SAW menundakan pelaksanaan solat fardu isyak sehingga tengah malam. Ada satu cerita Nabi SAW lepas Bilal bin Rabah azan, Nabi masih tak keluar daripada bilik. Rumah Nabi dengan Masjid Nabawi kan melekat. Bukan setakat dekat tapi melekat. Ya. Jadi Nabi tak keluar. Malam tu Nabi tak keluar. Dia sahabat-sahabat ni tunggu. Tunggu sebab apa? Imamnya tak sampai lagi. Bukan tak sampai, imamnya tak keluar lagi. Nabi dah ada cuma tak keluar lagi. Sampai tengah malam. Nabi SAW keluar pada tengah malam tu. Ya, saya tengok rupanya sahabat tengah tunggu. Masya Allah. Kan? Nabi tanya pada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, dah solat ke belum? Belum ya Rasulullah. Kami sedang menantikan kamu. Ya. Lalu memalingkan wajah baginda kepada kami sesudah baginda solat dan mengatakan, mereka yang melaksanakan solat dan mereka yang tidur, mereka dihitung dalam keadaan melaksanakan solat sejak mereka menunggu solat yang berikutnya. Walaupun tidur. Kan? Lepas habis tu Nabi pun ajak solat jemaah sama-sama. Lepas habis solat jemaah sama-sama, Nabi palingkan wajah Nabi. Nabi cerita pada para sahabat-sahabat, siapa yang lepas Bilal azan tadi? Sahabat tunggu sejak pada maghrib ni. Tunggu sampai isyak Bilal azan. Cuma solat tunggu Nabi keluar. Nabi dah keluar, solat jemaah sama-sama. Nabi pun khabarkan pada para sahabat, siapa yang tadi menantikan waktu solat, walaupun Nabi tak keluar. Dalam Riyadhus Shalihin disebutnya apa dia? Ada di antara para sahabat yang baca Quran. Ada para sahabat terus melaksanakan solat sunat. Lepas habis, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Sampai Nabi keluar tadi. Ada sahabat yang sedang berbincang-bincang tentang perniagaan. Ya, tuan-tuan, sebab tu nak bincang pasal berniaga boleh tak? Boleh. Sebab apa? Perniagaan yang kita dapat hasil keuntungan, tuan-tuan, untuk kemanfaatan akhirat kita juga. Jangan cerita untuk dunia je, tukar sport rim kita. Jangan. Cerita pasal bisnes, tuan-tuan, tapi natijahnya apa dia? Tukar sport rim kita. Dia tak bincang pasal harta kita ni nak zakat macam mana. Kan cerita pasal harta dunia ni, macam mana kita nak bayar zakat, kita nak sedekah macam mana. Alhamdulillah tuan-tuan, kita belanja defisit 15,000 sebulan, tahfiz kami. Ya, bukan kata tahfiz kami, mana tahfiz tuan-tuan, tuan-tuan pergilah tuan. Ya, berapa defisit perbelanjaan tuan-tuan, ya. Tahfiz dekat Selangor ni ada 800 yang berdaftar dengan JAKIM. Yang paling banyak tahfiz dekat satu Malaysia tuan-tuan yang berdaftar dengan JAKIM, tahfiz dari mana? Negeri mana? Selangor tuan. Bukan Kelantan, bukan Terengganu, bukan Kedah, bukan. Ya. Tahfiz yang paling banyak daftar tuan-tuan ialah Selangor, 800 tahfiz. Ya. Yang lain semua daripada negeri-negeri lain. Jumlah semua apa? Ada 1,000 lebih lah, 1,000 lebih yang berdaftar dengan JAKIM, dia cerita berdaftar. Tapi yang paling banyak 800 dari Selangor. Tuan-tuan, 300 dah tutup dah sekarang. Daftar tu 300 dah tutup. Beroperasi 500. 500 ni pula tuan yang berdaftar, ada yang tengah nyawa ikan. Nyawa ikan. Ada yang ikan yang dah tak ada nyawa pun ada juga. Ada lah ikan yang tak ada nyawa tuan-tuan. Tapi pengetua je masih sebesarlah. Nak tutup ke tak nak? Nak tutup ke tak nak? Orang bertanya ramai lagi. Tapi dia terima juga seorang dua tuan-tuan. Tu bukan sekat nyawa ikan. Memang dah tak ada nyawa dah tu. Jadi ada tapi. Cuma belum diisytiharkan tutup lagi. Ada lagi tuan-tuan. Masya Allah. Kan? Ni sekarang tengah buat pemutihan. Setiap wakil-wakil persatuan mengikut daerah-daerah ni, diorang kena survey balik. Mana tahfiz yang betul-betul operasi, mana tahfiz yang betul-betul dah tutup, mana tahfiz yang nyawa ikan tuan-tuan. Ya. Defisit belanja berapa? 15,000. Kami sendiri 15,000 sebulan defisit. Ya. Ada tak duit? Memang tak adalah. Ya, tak adalah duit. Tapi insya-Allah kita yakin adalah Allah Taala hantar orang untuk bantu. Kadang tertunggak bil-bil tertentu. Ya. Tapi keutamaan kita pada gaji-gaji guru lah. Gaji-gaji guru kita letak keutamaan untuk kita bayar. Tuan-tuan, rupa-rupanya masa kat Mekah gitu, ya, ada korporat ni tiba-tiba hantar WhatsApp, Ustaz, kata, saya dah pakat sama dengan partner-partner saya, dia ada bisnes, tuan-tuan, pakat partner-partner dia, untuk kami kumpulkan duit kami sebulan sekali, ya, untuk bagi pada tahfiz Ustaz. Ya, berapa Datuk? Saya tanya, 8,000. Alhamdulillah, saya kata, ya. Jadi kurang sikit defisit kita. Defisit kita daripada 15,000
Hari ni dah ada dah. Start bulan 3 itulah. Dah ada lah orang bagi 8,000 setiap bulan kata. Tapi setahun dulu. Saya janji setahun Ustaz ya. Tapi lepas tahun ni kalau ada rezeki lebih kita tambah. Kalau tak ada rezeki macam itulah dia kata. Ha? Saya doa lah moga murah rezeki dia tuan-tuan ya. Dia datuk-datuk tu jumpa kat mana? Jumpanya dekat Mekah lah jumpanya. Ya, jumpa kat Mekah. Dia sembang pasal bisnes kat mana? Dalam Masjidil Haram dia sembang pasal bisnes. Tapi sembang pasal bisnes tu macam mana keuntungan kita dapat ni kita nak infakkan. Ya, buat seorang-seorang tak jadi dia kata. Dia ceritalah buat seorang-seorang tak jadi. Sebab apa? Kalau seorang kita, waktu kita nak bagi kita bagi. Waktu tak nak bagi tak nak bagi. Dia macam orang main kutu lah tuan-tuan. Ya, main kutu walaupun rambut kat kepala tak ada kutu, ya. Main kutu. Kalau rasa nak menyimpan setiap bulan, ada orang yang boleh disiplin diri untuk simpan. Ada orang perlukan kekuatan buat ramai-ramai. Oleh kerana dia main kutu, macam mana pun kena bayar juga. 500 sebulan ni, letak duit. So apa? Giliran kawan ni pula, kita pun alamak, giliran kita dah selesai. Lepas selesai giliran kita dah malas dah main kutu rasa. Tapi terpaksa kita bayar juga. Letaklah RM500. Letak sebab apa? Ni simpanan kita ni. Waktu giliran kita dapat 500 kali 10 orang katakanlah tuan-tuan. Oh banyak 5,000 dapat tu 5,000 giliran setiap sebulan sekali katakanlah Dapat 5,000 seronok. Sebab apa? Menyimpan secara berjemaah. Rupa-rupanya ada grup-grup korporat dia buat begitu. Dia pakatkan kawan dia. Kita bincang ustaz kat masjid. Ya, tak boleh kalau pakat seorang-seorang tak jadi. Kita kena tontong ramai-ramai. Bagi seorang berapa jumlahnya? Okey, kita dapat 8,000. Nak bagi kat siapa ni? Aku kenal seorang ustaz tu. Yang kawan Datuk tu lah dia cerita. Itu yang dia bagi dekat kita tu masya-Allah. Itu cerita tuan-tuan ya. Jadi walaupun bincang ada sahabat yang bincang tentang perniagaan, tak ada masalah. Perniagaan yang hasilnya untuk tujuan akhirat kita silakan. Bukan untuk lara semata-mata jangan ya. Ada pula sahabat yang tidur. Dia tengok orang lain solat, yang ni baca Quran, yang sembang, aku tidurlah gitu. Tidur tuan-tuan. Tidur masya-Allah, tidur ya. Nabi pun keluar, Nabi kata apa? Lepas habis solat tu Nabi kata apa? Walaupun yang tidur tadi pun kata Rasulullah, dia seolah-olah sedang melaksanakan solat sampailah kita melaksanakan solat tadi. Katakanlah Nabi solat Isyak kata 8.30 tuan-tuan. Ya, Nabi keluar katakanlah pukul 12.30 katakanlah sebab riwayat sebut tengah malam. Lewat tengah malam baru Nabi keluar dari bilik Nabi. Kan? 8.30 12.30 berapa jam? 9.30 4 jam. 4 jam tuan-tuan. Bayangkan walaupun dia tertidur. Walaupun tertidur tapi Nabi kata apa? Dia seolah sedang melaksanakan solat sampailah kita selesai solat tadi. Bayangkan, kan? 4 jam tuan-tuan walaupun tidur dapat ganjaran solat. Tuan-tuan, itu yang kena share dekat Facebook tu. Share walaupun aku tidur tadi kat masjid tapi rupa-rupanya dapat pahala solat sampai selesai. Ya. Tidur kat masjid waktu bila? Jumaat semalam tuan-tuan, masya-Allah. Waktu dia datang awal duduk saf pertama, rupanya sampai barakallahu li walakum barulah dia angkat kepala dah habis dah rupanya masya-Allah tapi dapat juga pahala. So dia bukan sengaja tertidur tuan-tuan tertidur tuan-tuan Tapi kalau sengaja tidur lah macam mana? Tu wallahu alam antara dia dengan Allah Subhanahu taala antara dia dengan Allah taala Macam sahabat tadi dia tunggu sampai tertidur. Sampai tidurnya dia tetap dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ganjaran ini sama seperti ganjaran orang yang berwuduk sebelum tidur. Ini nak cerita tuan. Ya, kata Imam Ghazali apa dia? Siapa yang berwuduk sebelum tidur? Berwuduk, masa kita tidur batal tak wuduk kita? Betul. Kalau ikutkan, lepas waktu dah ambil wuduk nak tidur, waktu dah lena tidur guling-guling wuduk dah batal dah. Tapi dalam pengamalan itu dia tak dianggap sebagai batal. Daripada hukum batal, tapi dari segi pengamalan dia tak dianggap sebagai batal. Sebab apa? Sebab dia melaksanakan satu tuntutan sunnah. Kadang-kadang tak cukup, tak sempat tidur pun. Masa ambil wuduk tuan-tuan, nak tidur dah tersentuh pula dengan rumah. Tersentuh dengan rumah, dah ikut hukum, betul, batal wuduknya. Tapi pengamalan itu ialah pengamalan sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah sebelum tidur. Sebelum tidur Dia tetap tercatat pada diri dia mengamalkan satu tuntutan sunnah berwuduk sebelum tidur walaupun lepas wuduknya batal. Kan? Jadi ambil pada fadilat ini tadi Sebab apa? Sebab dia nak bangun esok tu, tidur tu untuk apa? Untuk penantian subuh esokkan harinya. Tuan-tuan, ganjarannya selama mana dia tidur itu, dia sedang melaksanakan solat sampailah dia terjaga untuk melaksanakan solat fardu subuh ataupun qiyamul lail yang berikutnya, masya-Allah. Itu ganjarannya besar. Apa kata Nabi? Mereka melaksanakan solat
walaupun mereka tidur, dan mereka dihitung dalam keadaan solat sejak mereka menunggu solat yang berikutnya. Masya Allah. Okey. Kemudian duduk di tempat solat bagi menunggu waktu solat yang berikutnya bukan suatu amalan yang berat. Contohnya, lepas melaksanakan solat fardu maghrib, kita tetap berada di tempat solat sehingga datang waktu isyak. Kalau macam kita ini ada kuliah maghrib, ya, ia lebih baik sekiranya kita mengisi waktu itu dengan berzikir. Bayangkan, walaupun ketika tidur pun dapat pahala solat, apatah lagi kalau ketika tu dia walaupun tak tidur diisi dengan perkara yang bermanfaat, berzikir, baca Quran, ya, bermuhasabah, kan? Maka itu adalah amalan ringan dan menyenangkan, namun mempunyai pahala yang besar. Kenapa disebut pahala besar? Sebab yang doakan untuk kita ni ialah para malaikat Allah. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sayangilah dia. Doa malaikat ni tuan-tuan, pada kita ni doa yang tidak ada penolakan. Allah Ta'ala takkan tolak. Da'watul malaikah la turad. Doa para malaikat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Ini kerana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan malaikat supaya berdoa dan mohon rahmat ke atas orang yang melakukan amalan itu selagi mereka dalam keadaan berwudu, ya. Jadi kalau ketika kita berjaga ni tiba-tiba memang terkentut tuan-tuan, ya. Maka ambillah wudu sebab memang tengah terjaga. Tapi kalau dah memang tidur tuan-tuan, dia mana perasaan wudu dia batal ke tak batal. Tapi ketika dia terjaga daripada tidur, segera ambil wudu, masuk balik. Masuk balik tu tidur lagi rupanya. Dah ambil wudu, tak apalah tuan-tuan, tak apalah. Sampailah terjaga, katalah terjaga, ya, tidurnya tu sampai dah guling-guling kat masjid misal kata, ya. Terjaga je, solat belum buat lagi. Ambillah wudu lagi, masya-Allah. Ya, sebab apa? Tak nak putus ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Maka boleh tuan-tuan kita amalkan perkara ini dalam kehidupan kita pada bulan Ramadan al-Mubarak nanti, insya-Allah. Maka kita melazimi diam kita dekat masjid, biar kalau boleh Ramadan lamalah sikit. Lama sikit, tuan-tuan. Takdir kalau kata meninggal, tak apalah, meninggal dekat masjid, bukan dekat bazar Ramadan. Ya. Jadi lama tu lamanya dekat masjid. Tapi kalau lamanya dekat bazar Ramadan, sebab tu ada adab tuan-tuan, ada adab masuk bazar, ada adab masuk pasar, dia kena baca doa. Doanya pun saya lupa tuan-tuan sebab tak amal. Sebab keluarga saya alhamdulillah pasal malam tak tahu tuan-tuan. Anak-anak saya alhamdulillah jaya kita didik apa dia orang tak tahu pasal malam tu apa. Dia tak tahu pasal malam. Namun pasal malam tu memang saya tak nak bawa apa tu orang rumah saya dengan apa tu apa anak-anak saya pergi pasal malam. Ya, waktu mula kahwin lagi yang pergi pasal malam, kalau pergi pun saya. Itu pun waktu saya pernah jadi imam dulu. Sebab dekat Masjid Syakirin Gombak tu bertentangan tu memang ada pasal malam. Dia orang kata, "Bang, belilah apa-apa kat pasal malam." Saya seorang je pergi, rumah yang tak ikut kan, ya. Jadi dia orang memang tak tahulah. Adab masuk pasar tuan-tuan, kata Imam Ghazali, pastikan kamu orang terakhir masuk ke pasar dan kamu orang paling awal keluar dari pasar. Katakanlah kalau kita lah masuk pasar tuan, pastikan paling awal keluar. Paling awal keluar. Kalau dapat masuk pasar orang yang terakhir lebih bagus. Sebab apa? Sebab dah habis dah, tak ada benda nak beli dah tuan-tuan. Cepatlah dia keluarnya, ya. Ada orang masuk pasar tu pintu tu, rupa tak jumpa pintu lain. Dia pusing-pusing macam ada hijab dalam pasar tu. Macam masuk dalam perkampungan bunian tuan-tuan, tak keluar-keluar. Tuan-tuan, dapat isteri macam ni tuan-tuan, bacakan doa dekat dia siap-siap. Baca ayat kursi sebelum keluar dari kereta tu, baca ayat kursi dekat hembus kat dia supaya jumpa pintu keluar. Ya. Isteri pun masuk pasar, tuan-tuan. Dah habis beli tuan-tuan, keluar terus. Tuan-tuan, kalau isteri tak keluar tuan-tuan, jangan kita buat masuk. Dengan kita tak keluar. Dengan kita tak keluar, ya Allah, ni bazar Ramadan bahaya betul penangan bazar Ramadan ni, masya-Allah kan. Tuan-tuan, jadi ada yang strategi marketing meniaga ni bukan dia yang meniaga. Anak dara dia letakkan dekat depan. Anak dara dia, ya. Jadi dia kat mana? Yang ayah ni buat kat belakang ya. Yang meniaga tu anak dara kat depan tu, masya-Allah ya. Sebab tu yang pergi pasar ni kalau boleh elok biar orang perempuan lah. Orang lelaki tak payah pergi lah pasar tuan. Sebab susah nak jaga mata juga masa tu. Kan? Okey. Jadi pastikan kita dapat beramal dengan amalan demikian, insya-Allah. Kalau masuk pasar bazar Ramadan, masuk yang paling lambat, keluar yang paling awal. Ya, ataupun kalau kita masuk awal sekalipun, lepas beli terus keluarlah, terus keluar. Jangan duduk lama-lama tuan-tuan. Sebab apa? Takut-takut meninggal dekat bazar Ramadan. Dah meninggal Datuk Haji seorang tu. Mana meninggal dekat bazar Ramadan? Ya Allah. Bunyi meninggal kat surau kat masjid kan seronok sikit tuan-tuan kan. Bunyi meninggal kat bazar Ramadan walaupun sempat mengucap tuan-tuan, tapi orang cakap macam-macam nanti ni. Orang cakap macam-macam, apa hal Tuan Haji meninggal dekat bazar, berapa jam duduk dekat bazar dia. Jadi bunyinya lain sikit tuan ya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini Allah Ta'ala beri kekuatan kepada saya untuk saya mengamalkan. Mudah-mudahan dapat kita beramal bersama, insyaAllah. Tuan-tuan yang nak infak
Untuk taja buka puasa pada pembelajar tahfiz kita masih buka lagi. Kita hanya buka 23 hari saja. Yang waktu lain tu anak-anak kita cuti, ya. Untuk 10 hari terakhir tu dah ada orang booking dah. Yang biasa makcik tu dia booking dia seorang. Saya kata saya tak nak terima, saya nak share kat orang lain, Ustaz tolong terima. Tolong terima, sebab apa? Dia nak dia seorang je, ya. Ada seorang tu pula dia share, dia tolong bayarkan sewa tanah tapi kita masih menyewa tanahnya. Tanah tu apa tu 100 kali 100 kaki persegi tu, kita sewa tanah tu, sebulan kita sewa RM500, 500 je pun, ya. Jadi apa, ada seorang makcik tu pula memang dia suka bayar sewa tanah. Serta makcik memang lain sikit lah. Orang lain semua nak taja buka puasa lah apa semua. Tapi Ramadan makcik nak sewa tanah. Sewa tanah tu biar dia bayarkan. Saya tanya kenapa? Ustaz, kalau sewa tanah, saya sewa tanah. Tanah bulan tu saya sewa bulan Ramadan. Maknanya semua kebaikan yang pelajar Ustaz buat dekat atas tanah tu, pahala saya dapat. Oh betul juga saya kata, betul juga Macam orang bayar bil api, bil air lah tuan-tuan. Bil air tuan-tuan. Tuan-tuan kita ambil wuduk, kalau kita ambil wuduk kat surau kita, seorang kita. Tapi bil air kita tolong bayarkan. Berapa ramai orang ambil wuduk? Berapa ramai orang ambil wuduk tuan-tuan? Orang ambil wuduk tadi tu, apa ganjaran pahalanya? Setiap dosa-dosa, kita dah sentuh dah dulu, dosa-dosa gugur daripada air wuduk ni. Tuan-tuan. Tapi dosa dia gugur tu asbab kerana kita. Takkan dosa kita Allah Ta'ala tak gugur kan? Yang ambil wuduknya dia, yang dosa gugurnya dia, tapi yang bayar bil air siapa? Dia aku. Katakanlah tuan, bil air pihak surau lekat je dekat papan kenyataan. Mana papan kenyataan saya pun tak tahu. Lekat je papan kenyataan, tiba-tiba hilang tuan-tuan. Sebab apa? Ada orang tolong bayarkan. Dia tampal balik, dah terbayar dah. Masya Allah. Katakanlah tuan-tuan. Jadi orang yang berfikiran jauh tuan, macam itulah caranya. Bil elektrik, dia kat rumah tengok TV. Tapi bil elektrik dekat surau ni, dia tolong bayarkan. Orang iktikaf, orang baca Quran, orang berzikir, yang tengah bayar tu tengok Astro kat rumah. Tapi bila api ni dia tolong bayarkan tuan-tuan. Mudah-mudahan adalah sedikit cebisan pahala. Ada, insya-Allah ada tuan-tuan. Walaupun yang dia buat yang lara tu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi bil elektrik yang dia tolong bayarkan, ada nilai ganjaran pahala yang akan Allah Ta'ala bagi. Tapi dalam Ramadan ni, siapa yang nak taja buka puasa, 10 malam terakhir dah ada dah. Jadi kita buka yang 13 hari tu lah. Kita ada 23 hari tu, 13 hari tu, tuan-tuan yang nak taja satu malam, buka puasa dengan sahur. Kita ambil dua untuk buka puasa dengan sahur. Murih tak termasuk tuan-tuan. Berapa? RM1,000. Untuk pelajar lelaki kita, pelajar perempuan kita, sekali dengan kaki tangan lah, RM1,000. Tuan-tuan kalau tak dapat bagi RM1,000, bagilah RM20,000. RM13,000 ke untuk 3 RM1,000 tak dapat, Ustaz, RM13,000 boleh. Boleh untuk 13 hari. Okey, alhamdulillah, saya tak buka tempat lain dah. Sini dia, masya-Allah. Ataupun tuan boleh kongsi, tuan-tuan boleh kongsi, Kalau RM1,000 tu tak boleh seorang tuan-tuan, RM1,000 tu kita ambil 13 orang. Ustaz, saya tak boleh seorang nak ramai-ramai. Boleh ramai. Kongsi, pakai kongsi sikit-sikit tuan-tuan. RM1,000, 13 orang cukup tuan-tuan, masya-Allah. Kita perlukan 13 malam sebab 10 malam terakhir tu dah ada orang booking dah, insya-Allah. Tuan-tuan yang nak beramal jariah boleh. Yang Nabi sebut macam biasalah, Nabi sebut apa dia yang pernah kita dengar, Allah Ta'ala takkan kurangkan. Saya waktu buat bulan-bulan lain, kalau kami lah tak ada duit tuan-tuan, tak ada duit sangat, memang kita akan minta sumbangan. Tapi waktu kami boleh usaha cari duit sendiri, kita akan minta sumbangan tuan-tuan. Tapi untuk Ramadan, kenapa kita buka offer dekat orang ramai? Sebab mengambil peluang apa yang pernah disebut oleh Rasulullah, siapa yang jamu orang buka puasa, kata Nabi. Yang jamu, sebab tu pengamalan dekat Malaysia tuan-tuan, seronok kita. Kita bersyukur dapat ulama-ulama kita tuan-tuan. Ulama-ulama Nusantara kita yang sebelum ni dah kembali ke rahmatullah menganjurkan amalan ni tuan-tuan, masya-Allah, bersyukur sangat. Negara Arab tak ada tuan-tuan. Siapa yang diorang ada anjurkan buka puasa ramai-ramai. Tapi berjadual tu tak ada tuan-tuan. Berjadual tu. Kita dekat Malaysia alhamdulillah, hampir semua masjid, semua surau berjadual. Tajaan buka puasa hari ni siapa dia, esok siapa dia, ada jadualnya, masya-Allah kan. Sebab apa? Sebab apa nak buat dekat surau, kat masjid? Sebab kita tahu yang datang ni orang soleh. Yang datang ni banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak bertaubat pada Allah Taala. Apa kata Nabi? Kita jamu orang baik-baik ini buka puasa, tuan-tuan, semua pahala yang dia buat kita dapat. Kita buat amalan ala kadar je, banyak tidur daripada beramal. Tapi orang yang kita taja dia buka puasa, dia banyak beramal daripada tidur. Tuan-tuan, pahala yang dia buat, semua kita dapat. Tanpa Allah Ta'ala kurangkan pahala dia walaupun sikit. Yang buat amalan tu, sikit pun Allah Ta'ala tak kurangkan. Dapat pahala 1,000, katakanlah dapat pahala satu hari 1,000 tuan-tuan. 1,000 tu Allah Ta'ala bagi pada kita. Itu baru seorang. Yang kita jamu ni satu surau ni. Satu surau kita jamu, satu masjid kita jamu. Semua yang datang tu orang baik-baik tuan-tuan.
banyak pahala kita dapat, Masya Allah. Maka oleh kerana pengamalan tu dianjurkan oleh Rasulullah, sebab itulah kita buka. Kalau ikut dengan yuran pelajar kita boleh, dah boleh dah buat buka puasa dengan bergantung pada yuran pelajar semata-mata, tuan-tuan. Tapi tak apa, kita buka peluang ni pada orang ramai. Kalau ada siapa yang nak menyumbang untuk buka puasa dan juga sahur. Kenapa sahur buka sekali? Apa dalilnya? Dalilnya kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kamu, kata Rasulullah, kerana pada sahur itu ada keberkatan. Kita jamu orang bersahur, yang bersahurnya orang tu, yang dapat berkatnya orang tu. Takkan kita yang jamu dia makan sahur tak dapat berkat? Dia yang bersahur pun dapat berkat, kita yang jamu dia takkan tak dapat berkat. Sebab tu kita anjurkan juga buka puasa dengan bersahur satu hari RM1,000, insya-Allah ya. Wallahu taala alam, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan usia kami ya Allah, sehingga berkesempatan kami berjumpa dengan bulan Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan usia kami ya Allah, supaya kami dapat memanfaatkan selama berada di bulan Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, panjangkan usia kami ya Allah, supaya kami sempat bertaubat selama berada di bulan Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakan kesihatan dan keafiatan kepada kami ya Allah, supaya bila mana kedatangan Ramadan dapat kami laksanakan ketaatan kepadamu dengan sesempurna yang mungkin ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, panjangkan usia kami ya Allah, kurniakan kesihatan dan keafiatan kepada kami ya Allah, supaya Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kami dan tidak akan kami sia-siakan seperti pada tahun-tahun yang sebelum ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.